sekolah kami. Kami bersekolah di pusat permata kurnia. Seperti kanak-kanak lain, kami juga ingin berkawan. Ini ialah kawan-kawan baru kami. Mereka ni lain daripada kami. Kami tak sama tinggi, badan tak sama besar, dan mainan yang kami suka pun tak sama. Setiap hari Rabu, kami akan bermain bersama. Ada banyak aktiviti yang kami buat. Okey, lagi ada apa abang? Tanya abang macam mana ni? Macam mana kita? Kita nak bercakap macam mana? English. Lepas tu, bagi lagi 20 second. Alamak. Selamat ni, cicak. Just you. Siapa nama kawan? NTM. Okey, nama kawan Cik Eus? Tawish. Nama kawan saya ialah Afizan. Nama kawan saya Arayin. Nama kawan Najmi. Ini Muaz. Ini Deris. Nama kawan saya ialah Zahira. Kawan Baki. Suka tak main sama-sama? Suka. Seronok? Sonok. Suka? Suka. Sebab apa Duri suka kawan dengan Arayin? Sebab orang sana main Lego. Sebab Urin tolong saya. Sebab Tawish pandai. Saya suka pasal Zahira sebab Syamil, sebab rambut tinggi. Sebab dia mendengar arahan. Sonok. Sebab dia suka dengar arahan. Lepas tu bila saya dah terlambat, saya masuk je, tak perasan dia peluk kat belakang. Najmi duduk dengan motor. Walaupun kami ada autism, tapi kami boleh berkawan dengan orang lain. Mari makan sirih puan, sirih dipetik, kasih cini. Selamat datang tuan dan puan menjadi penyeri bengkel pagi ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton bengkel pada hari ini. Bertemu kita lagi dalam bengkel hujung minggu bulan Februari yang bertajuk Negro ke Arah Inklusif. Saya Nur Fatin Faizah binti Hamdan selaku moderator anda sepanjang bengkel berlangsung pada hari ini. Okey, topik menarik pada hari ini akan membincangkan mengenai persediaan dan pelaksanaan playgroup bagi kanak-kanak berkeperluan khas bersama kanak-kanak tipikal. Selain itu, topik ini juga akan membincangkan kepentingan inklusif untuk semua kanak-kanak serta tips mengenai penglibatan komuniti ke arah inklusif. Tanpa membuang masa, mari kita berkenalan dengan dua nama yang sememangnya sinonim dengan jenis kurnia selaku panel kita pada hari ini. Panel pertama kita yang cantik manis, Puan Yong Annie, Pegawai Pemulihan Perubatan Pertuturan Pusat Jenis Kurnia Center Kuala Lumpur. Hai Puan Annie. Hai. Sehat? Hai.
Tak dengar. Puan Annie sihat? Sihat? Saya Okey. baik, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Manakala panel kedua kita yang kacak lagi bergaya iaitu Encik Ahmad Firdaus bin Abdullah Tahrim, Ketua Program Pusat Dinas Guna yang lebih mesra kita kenal sebagai Cikgu Firdaus. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Hai Ni, hai Fatin. Hai. Sihat ke Cikgu batuk tu? Tak terlebih makan mi tadi. Oh, tak boleh makan mi. Okey. Bagus. Okey, sebelum kita memulakan bengkel hari ini, suka saya akan soalan di ruangan chat. Soalan-soalan anda akan dibincangkan ketika sesi soal jawab. Pautan pendaftaran dan e-sijil akan diberikan pada akhir topik ini. Tanpa membuang masa, saya menjemput panel pertama kita iaitu Puan Yong Annie. Dipersilakan. Share slide saya dulu. Okey. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Saya akan memulakan sesi perkongsian saya dengan topik playgroup ke arah inklusif. Okay. So untuk pagi ini saya akan berbincang mengenai beberapa topik ini, iaitu adalah penting untuk kita first mengenal pasti apakah objektif untuk playgroup, bagaimana kita boleh set up playgroup, bagaimana kita boleh mengenal pasti apakah jurang antara pengetahuan dan juga keupayaan kanak-kanak yang berada dalam playgroup, dan seterusnya bagaimana kita boleh memberi sokongan kepada kanak-kanak dengan keupayaan yang berbeza untuk bermain bersama. Okey. Apa yang saya akan kongsikan adalah secara general, dia punya panduan tu adalah boleh diguna pakai untuk semua kanak-kanak, tak kira lah dia ada keupayaan perlainan ke, keperluan khas ke, atau adalah kanak-kanak tipikal. Okey, kita akan mulakan dengan mengenal pasti objektif playgroup. Untuk bila kita nak mengenal pasti objektif playgroup, ada 3 objektif utama yang saya sarankan. Yang pertama ialah objektif utama. Yang kedua ialah objektif untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas. Dan yang ketiga, objektif untuk kanak-kanak tipikal. Bila kita nak kenal pasti objektif, pastikan objektif itu adalah simple, yang senang. Okay? Dan jangan terlalu banyak objektif. Sebab kalau terlalu banyak objektif, kita perlu lagi banyak sokongan untuk memastikan objektif itu tercapai. Okey. So untuk permulaan, apakah objektif utama yang kita boleh sasarkan? Okey. Fikirkan, bila kanak-kanak bermain, apa yang mereka inginkan? Mereka bukannya inginkan saya nak boleh jadi lagi pandai. Saya boleh bermain dengan baik. Mungkin apa yang mereka nak ialah saya nak seronok, saya nak happy, saya nak boleh jadi diri saya. So then bila kita determine main objektif, fikirkan apa yang kanak-kanak inginkan. Okay. Untuk objektif yang kanak-kanak berkeperluan khas, fikirkan di manakah mereka berada dalam social interaction. That means tahap interaksi kanak-kanak. Okey, ini adalah satu poster yang menunjukkan tahap interaksi kanak-kanak. Okey, adakah kanak-kanak tersebut bermain secara berasingan? Okey, tidak memberi perhatian kepada orang lain, atau dia bermain dengan objek atau permainan sendiri tanpa melibatkan kepada orang lain. Atau adakah mereka bermain bersebelahan dengan orang lain? Kanak-kanak boleh bermain bersebelahan tetapi kurang berinteraksi. Atau adakah mereka bermain secara asosiatif? Okey, di mana mereka mula berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan juga boleh bermain dengan alat mainan yang lebih kurang sama, boleh meminjam mainan atau boleh menunggu giliran. Dan akhir sekali ialah bermain secara bekerjasama, cooperative play, di mana kanak-kanak pada tahap ini sangat suka bermain dengan kanak-kanak lain. Mereka boleh bekerjasama untuk mencapai goal yang sama. Okey, mereka juga boleh bermain peranan. Jadi, di mana kanak-kanak tu berada, kita akan targetkan sekurang-kurangnya bermain secara parallel. Parallel play iaitu bermain sebelah kanak-kanak lain.
Untuk kanak-kanak yang tipikal pula, okey, bagaimana kita boleh membantu mereka supaya mereka akan bermain dengan kanak-kanak yang berkeperluan khas. Sekiranya kanak-kanak berkeperluan khas tu bermain secara paralel, okey, okay, so kita boleh target supaya mereka bermain dalam satu ruang yang sama atau secara berpasangan. Sekiranya kita nak target associative play, kita boleh bagi watak atau tugas tertentu kepada pasangan tersebut. Sekiranya mereka berada di tahap yang di mana mereka boleh bekerja sama, kita boleh bagi tugas atau watak tertentu kepada satu pasukan, beberapa orang kanak-kanak. Okey. Jadi bila kita ingin menentukan objektif, okey, untuk parallel play, okey, kita bagi ini adalah contoh di mana kita boleh bagi mereka bermain dalam satu ruang yang sama. Satu kapet besar, okey, di mana dia boleh tengok mereka boleh berkumpul kat satu ruang yang sama. Okey, kalau parallel play pula, mereka boleh mempunyai tugas tertentu. Contohnya kat sini ada seorang kanak-kanak tu letak makanan ke atas kayu, lepas tu mereka akan masak bersama-sama. Untuk associative play, mereka boleh bermain secara berpasangan di mana satu pasang macam drive-thru lah. Mereka drive-thru pergi ke restoran untuk nak order makanan dan beli makanan. Dan juga kalau bekerja sama, cooperative play, kita boleh bagi task sebagai satu pasukan. Seorang duduk kat basket, okey, dan dua orang tolak basket tu, tengok siapa yang paling laju. Okey, so ini adalah antara contoh yang kita boleh lakukan. Okey, jadi bila kita nak tetapkan objektif, ingat untuk jadikan senang. Daripada kita cakap kanak-kanak boleh berkawan dengan bersama, kita boleh cakap kanak-kanak akan seronok bermain. Daripada cakap kanak-kanak berkeperluan khas boleh bermain dan berkongsi dengan kanak-kanak lain, mereka boleh duduk dan bermain sebelah kawan mereka. Dan satu lagi ialah kanak-kanak tipikal boleh bermain dengan kanak-kanak lain macam terlalu general. Kita boleh cakap mereka boleh bermain secara berpasangan dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi kita boleh simplifikan, mudahkan objektif kita supaya kita ada target tertentu yang kita boleh capai. Seterusnya ialah bagaimana kita boleh set up playgroup. Okay, so untuk set up playgroup, okay, kita akan bincangkan pasal 4 benda, iaitu ruang bermain, pemain-pemainnya, aktiviti dan juga facilitator. Kita akan mulakan dengan ruang bermain. Mula-mula kena pasti apakah ruang bermain yang anda ada. Okay, adakah ruang bermain tu ialah indoor, dalaman atau outdoor, dekat luar. Okay, kat satu dewan besar ke, satu bilik ke, atau ada satu kawasan. Okay, jadi design kita punya area tu mengikut tujuan yang kita nak buat atau mengikut game atau alat permainan spesifik yang kita dah sediakan. Okay, so contohnya kalau kita ada kawasan sahaja kita tak ada ruang tertentu, kita boleh sediakan mainan di mana ada satu tray besar atau kita buat satu kertas besar di mana kanak-kanak boleh berkumpul kat satu ruang untuk menjalankan aktiviti tertentu. Contoh kat sini. Kalau kita ada satu bilik besar atau dewan besar, kita boleh letak perabot keliling supaya ada satu ruang khas kanak-kanak tahu mereka bermain kat dalam situ. Okay. Sekiranya ruang terlalu besar, kanak-kanak akan berkeliaran, berlari sini sana, susah kita nak manage mereka. Sekiranya kita ada outdoor space macam padang, okay? Kalau boleh cari tempat yang di mana ada satu barrier, okay? Supaya kanak-kanak kalau berlari pun dia akan berlari ke kawasan itu, okay? Kita boleh bagi sokongan untuk bermain bersama semula. Okay? Sekiranya kita ada koridor sahaja atau walkway, masih boleh bermain. Kita boleh buat obstacle course, kita boleh menjadi bomba, kita boleh bermain pandu lalu. Okay, aktiviti-aktiviti ini sesuai dijalankan di kawasan-kawasan sebegini. Okay, soalan juga yang ramai orang bertanya, berapa ramai pemain baru sesuai? Ini sangat terpulang kepada saiz ruang yang ada dan juga berapa facilitator yang kita ada. Okay, so dengan pandemik sekarang, kita of course tak naklah terlalu ramai pemain dan juga kita perlu menjaga SOP. So, fikirkan berapa banyak ramai pemain yang sesuai dengan ruang yang kita ada. Dan
berapa ramai orang facilitator yang boleh menyokong. Okay? So ratio pemain sepatutnya ialah lagi kalau kita ada pemain perkumpulan khas dengan permainan tipikal, lebih ramai kanak-kanak tipikal yang diperlukan. Okay, berbanding dengan kanak-kanak perkumpulan khas supaya mereka boleh dibantu untuk menyokong kanak-kanak perkumpulan khas. Okay, sekiranya kita tak dapat nak cari ramai, sekurang-kurangnya ratio tu 1-1. Satu pasang lah, seorang kanak-kanak tipikal dengan seorang kanak-kanak perkumpulan khas. Okay, so sama ada kanak-kanak tipikal lebih ramai atau ratio 1-1. Yang kedua, kita akan bincangkan mengenai aktiviti. Untuk aktiviti adalah sangat penting untuk kita mengenal pasti dulu apakah minat kanak-kanak perkumpulan khas. Kanak-kanak tipikal biasanya dia akan bermain saja, tetapi kanak-kanak perkumpulan khas akan lebih ingin tertarik untuk nak join in sekiranya minat mereka diambil kira dan aktiviti disediakan berdasarkan minat mereka. Kemudian kita tengok kepada play skills mereka, okay? Apakah tahap perkembangan bermain mereka, okay? Kanak-kanak, okay, kita akan tengok kanak-kanak adakah mereka boleh bermain secara interaktif dengan orang dewasa. Contohnya boleh main peekaboo, suka tika, atau mereka bermain secara manipulative sensory. Atau mereka suka pandang, tengok barang, goncang-goncang barang, okay? Atau mereka boleh bermain mengikut fungsi. Okey, contohnya kalau bola fungsinya untuk nak baling atau tendang. Kalau untuk kereta, adakah mereka tolak kereta tu? Atau adakah mereka boleh bermain secara olok-olok? Mereka dah guna imajinasi untuk nak bermain. Contohnya kalau ada patung, dia tidurkan patung, dia boleh jadi doktor, tengok pesakit, okey? Atau adakah kanak-kanak tersebut dah boleh bermain secara berperaturan? Jadi macam contohnya boleh main sorok-sorok, boleh main board game macam Snake and Ladder, okey? So yang secara minimalnya kita akan target at least untuk bermain mengikut fungsi, iaitu toy play atau sesuatu alat yang kita ikut apakah fungsi alat mainan tu dan kita mulakan dengan satu aksi sahaja. Jadikan senang, okey? Kalau kita nak dia bermain secara interaktif, kita boleh dia dah boleh bermain secara interaktif, kita boleh beri sokongan untuk mereka bermain permainan berperaturan, tetapi mudahkan lagi peraturannya, and then kita boleh bermula dengan bermain secara berpasangan dulu. Nanti kita akan tengok contoh, ya. Okay, so kalau kita ikutkan minat, katakan kanak-kanak tersebut berminat kepada haiwan. So kita boleh cipta aktiviti berdasarkan minat ini. So for example, kalau kita nak sama ada pemain mengikut fungsi ke atau bermain secara olok-olok, kita boleh buat seperti zoo. Contohnya kat sini ada kanak-kanak yang jadi binatang. Kemudian ada zookeeper yang akan datang untuk nak bagi makanan kepada binatang. Atau kita boleh main macam contohnya selamatkan haiwan dalam ais. So then kita boleh letak haiwan tu dalam ais dan kemudian kita kata kena selamatkan, kita kena keluarkan haiwan tu dan letak kat tempat yang selamat. So kita sediakan tempat selamat tu macam mungkin satu permaidani yang berwarna hijau, kata itu adalah dia punya padang. Okey? Okay. Kalau kanak-kanak tu sangat suka bergerak, susah untuk nak tidur, dan kita boleh adakan aktiviti yang lebihkan pergerakan. Contoh kat sini ialah kita boleh jadi postman, kita bergerak untuk mencari post box untuk kita post. Atau kita boleh bermain peraturan di mana kita boleh tolak basket atau kita bekerja-kerja. Jadi pemain tu tak semestinya mesti duduk kat satu tempat. Okay? Kalau kita duduk kat satu tempat sahaja, dia tak sesuai untuk semua kanak-kanak. Okay. Seterusnya kita berbincang pasal facilitator. Kat gambar ni kita boleh nampak sesiapa pun boleh jadi facilitator. Terapis, ibu bapa dan juga ada volunteer juga. Okay. So, soalannya ialah ratio terapis tu, berapa ramai terapis yang diperlukan bergantung kepada bilangan kanak-kanak yang ada, umur kanak-kanak dan juga sokongan yang diperlukan. Sekiranya kita ramai kanak-kanak
Sepatutnya lebih banyak facilitator. Kanak-kanak yang berusia lebih kecil memerlukan lebih sokongan berbanding dengan kanak-kanak yang lebih besar, sebab lebih besar tu lebih faham arahan dah. Jadi kalau umur 4, 5, 6 tahun kita perlukan lebih banyak facilitator dan juga mereka memerlukan sokongan yang lebih banyak. Okey? Jadi kita pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu bagaimana kita boleh mengenal pasti jurang antara keupayaan dan juga pengetahuan kanak-kanak. Okey, untuk kanak-kanak berkeperluan khas, kita perlu kena pasti adakah mereka masih non-verbal, kurang bercakap, atau mereka mempunyai cara permainan yang berbeza dan juga kemungkinan kelambatan sedikit dari segi kemahiran bermain dan juga less interaction, kemungkinan kurang berinteraksi dengan orang lain dan juga mungkin ada style interaksi yang berbeza. Untuk kanak-kanak tipikal, apa yang kita perlu untuk tahu ialah mereka tahu tak macam mana berkomunikasi dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Mereka tahu tak bagaimana untuk bermain dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Dan juga mereka tahu tak macam mana berinteraksi. Jadi sokongan yang kita perlukan bukannya untuk kanak-kanak berkeperluan khas saja, tetapi juga kanak-kanak tipikal bagaimana kita boleh bermain bersama. Bukannya satu kanak-kanak berkeperluan khas sahaja yang perlu contohnya improve, tetapi kanak-kanak tipikal patut diajar dan juga patut diberi pendedahan bagaimana kita boleh melakukan aktiviti bersama dengan cara yang bersesuaian. Okey? Okay. Jadi bagaimana kita boleh memberi sokongan kepada kanak-kanak yang mempunyai keupayaan yang berbeza untuk bermain bersama? Okey. Yang pertama ialah kita perlu bagi tahu mengenai konsep diversity, iaitu memahami dan juga menerima perbezaan dalam setiap orang. Okey. Dan kemudian kita perlu ada latihan dalam bentuk mempunyai struktur tertentu, memberikan sokongan dari segi visual dan juga komunikasi dan juga latihan dari segi rehearsal dan juga lebih kerap bermain. Dan semua ini perlu disediakan oleh facilitator. Jadi facilitator memainkan peranan yang sangat penting. Okay. So, kenapa perlu ada rehearsal? Okay. Rehearsal tu sangat penting, terutamanya dijalankan sebelum playgroup dijalankan. Okay? So selepas kita, contohnya facilitator telah merancang aktiviti-aktiviti tertentu berdasarkan mengambil kira minat kanak-kanak, mengambil kira keupayaan mereka, tahap bermain mereka dan sebagainya. Kemudian kita boleh ada rehearsal di mana ibu bapa boleh membantu kanak-kanak tipikal untuk berlatih bagaimana bermain atau bagaimana menggunakan alat mainan tertentu atau peralatan tertentu. Okey, contohnya, okey, sekiranya kita merancang untuk nak buat fruit juice, okey, tak semestinya kena bermain, boleh juga buat aktiviti yang seronok macam ni. Buat fruit juice sebab semua kanak-kanak sangat suka minum fruit juice, okey. So, kita boleh berlatih dulu macam mana menggunakan pisau untuk nak potong buah-buahan atau macam mana nak guna juice squeezer. Squeeze kan yang buah tu kat dalam juice squeezer tu untuk keluarkan dia punya air tu. Okay. So sama ada nak guna salah satu atau yang kedua-dua. Okay. Now, so ini adalah latihan sebelum playgroup tu. So bila lah mereka menjalankan aktiviti tu dalam playgroup, nampak saja pisau, nampak saja buah, nampak saja juice squeezer, tak tahu apa nak buat. Okay, so contohnya kita nak mereka belajar, mereka nak jadi bermain olok-olok dalam satu kedai. Okay, jadi kita boleh assign dulu apakah watak yang dimainkan. Jadi mereka boleh berlatih mengikut watak. Katakan mereka adalah watak customer. Jadi mereka boleh berlatih untuk nak ambil barang yang ingin dibeli, letak dalam basket. Kemudian letakkan barangan yang ingin dibeli tu kat kaunter, lepas tu bayar. Kalau mereka jadi cashier, belajar macam mana nak scan harga, macam mana nak terima duit. Dan juga kalau mereka adalah bagger, boleh berlatih macam mana nak letak barangan tu ke dalam bag dan kemudian bagi bag tu kepada customer. So mereka boleh berlatih mengikut watak. Jadi bila mereka bermain bersama, dah tahulah apa nak buat sebab saya pernah berlatih di rumah.
So salah satu penting yang sangat penting juga ialah mengenai bercerita mengenai diversity, iaitu keberbagaian dalam komuniti. Jadi bukan senang nak cari buku, tetapi kami dapat selalu guna buku ini, iaitu mengenai buku-buku mengenai ADHD, autisma, disleksia, Down syndrome dan juga bagaimana kita berbeza tetapi masih boleh berkawan. Sekiranya anda berminat, anda boleh mencarinya di Facebook. Both focus on literasi. Kami tak ada kaitan dengan dengan organisasi ini, hanya kami boleh guna ini sebagai salah satu sumber kami. Boleh juga cari online kat kedai-kedai buku, tengok ada tak buku-buku lain yang anda suka. Buku-buku ini juga ada dikeluarkan dalam tajuk bahasa Cina dan juga bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So, jadi sekiranya anda nak bahasa Inggeris ke atau bahasa Melayu ke atau bahasa Cina, sesuai digunakan. Seterusnya, bila kita perlu juga tetapkan peraturan dalam playgroup kita. Dan peraturan ini boleh dihasilkan dalam bentuk sokongan visual di mana kita bagi gambar supaya lebih senang dipahami. So contoh peraturan yang kita boleh tetapkan ialah ajak kawan bermain, dapatkan perhatian kawan, bermain dengan alat mainan dengan baik, minta tolong, main bersama. So ini adalah peraturan yang kita ada dalam playgroup. So saya tunjuk satu contoh bagaimana facilitator tu boleh membantu kanak-kanak selepas beberapa kali bermain dan banyak kali jelaskan peraturan, dapatkan kawan kanak-kanak untuk nak menerangkan mengenai peraturan tersebut. Jom kita tengok ya. Ajak kawan main. Ajak kawan untuk main. Pandai. Kita kena cari perhatian dia. Okey, nombor 4. Be nice to your toys. Maksudnya? Jangan baling mainan. Kita tak boleh rosak mainan. Kita tak boleh baling-baling. Okey, main ni tengok. Okey, nombor 5. Angkat tangan kalau ada problem. Kalau ada apa-apa, nanti cakap, tolong saya. So inilah, selepas beberapa kali kita terangkan peraturan tu, ramai kanak-kanak semakin memahami dan tahu apa yang nak buat. So kita juga boleh menggunakan sokongan visual tentang macam mana mereka boleh bermain. Nah, kalau kita tengokkan kat sini, macam mana mereka tahu siapa ialah haiwan, siapa ialah zookeeper. So haiwan adalah mereka yang pakai topi yang ada haiwan tu. Zookeeper adalah kanak-kanak yang memakai topi dan juga pegang bucket. So then ini boleh membantu mereka tahu watak masing-masing dan mengenali watak kawan-kawan mereka. So ini adalah satu contoh lain. Ini adalah permainan musang dan ayam. Tetapi kami mudahkan. Tak payahlah dia ikut ibu ayam tu. Kita bagikan bebas, hanya kami menerangkan bahawa musang tu kena kejar dan tangkap anak ayam. Jadi macam mana mereka kenal siapa? Kita pakaikan tag. So mereka tahulah, tengok musang kena lari. Musang tengok anak ayam, nak kejar ni. Jom kita tengok video ya.
Juga penting juga untuk kita sediakan sokongan komunikasi. Okey, bukan semua kanak-kanak boleh berkomunikasi dengan bercakap, jadi kita boleh sediakan gambar. So gambar mainan yang atau apa aktiviti yang kita boleh akan lakukan pada hari tersebut. Kalau mereka menggunakan bahasa isyarat, kita boleh belajar bahasa isyarat, atau ada setengah mereka menggunakan alat komunikasi tablet atau file gambar. Jadi kita boleh sesuaikan dan membuat persediaan untuk nak merancang. Dan pada masa yang sama, kanak-kanak yang tipikal juga boleh belajar bahawa ini adalah cara kanak-kanak, kawan-kawan mereka berkomunikasi dan mereka boleh belajar untuk nak berkomunikasi dengan cara yang sama. Okay? So, ini saya tunjukkan satu contoh video untuk playgroup di mana kanak-kanak kita berumur antara 4 hingga 8 tahun. Okay, so ini merupakan salah satu contoh rutin dalam aktiviti bermain. Kita mulakan dengan circle time, kemudian menjelaskan mengenai keberbagaian, kemudian peraturan dalam permainan dan kemudian aktiviti-aktiviti permainan. So dalam playgroup ini boleh dinampakkan lebih ramai sokongan yang diperlukan sebab mereka lebih kecil. Okay, jadi kita lebih banyak facilitator. So saya nak jelaskan sedikit mengenai peranan facilitator. Okay, facilitator memberi peranan untuk nombor satu, okay, promote acceptance, iaitu kita nak mengajar kanak-kanak untuk menerima keberbagaian. Contohnya kalau ada kanak-kanak tanya, kenapa dia macam tu? Kita boleh jelaskan yang bahawa ini adalah keperluan dia ataulah cara dia bermain dan kita boleh cakap ini adalah sesuatu yang biasa untuk dia. Contohnya, saya pernah berada dalam satu playgroup di mana seorang kanak-kanak tanya saya, kenapa dia melukis, kita nak lukis bunga, kenapa dia nak lukis robot? Kata, oh sebab dia sangat suka robot. Adakah okey untuk dia lukis robot? Okey je. So actually kanak-kanak senang nak menerima sekiranya kita dah setkan di mana adalah okey untuk menerima keberbagaian. Keduanya adalah mengajar komunikasi. Okay? So, kanak-kanak mungkin berkomunikasi dengan cara yang berbeza. Okay? So, kita boleh mengajar mereka bahawa kalau kita gunakan gambar, so kanak-kanak tu lagi memahami apa yang kita sebutkan, so dia bolehlah gunakan gambar untuk nak berkomunikasi. Atau kalau panggil nama sahaja mungkin dia tak toleh, kita pergi ke hadapan kanak-kanak tu untuk bercakap dengan kanak-kanak tu. Dan kemudian kita perlu, facilitator perlu direct attention, that means kan mengalihkan perhatian kepada each other. Kadang-kadang ada setengah kanak-kanak tu asyik panggil cikgu je, cikgu tengok ni, cikgu tengok tu. Tapi kita boleh cakap, Ali pun nak tengok, jom kita tunjukkan Ali. Atau Ali tengok kat anak kawan ni bermain ni, boleh tak kita main sama-sama? So kita direct attention kepada kepada kanak-kanak sahaja dan kurangkan attention tu kat orang dewasa. Yang keempat ialah pentingnya kita menjadi penterjemah, interpreter. So kadang-kadang mungkin mereka suka memahami sesama sendiri. So then kita boleh cakap, oh dia buat macam ni kerana macam ni. Jadi boleh tak tolong?
katakan mungkin dia ambil mainan tu, okey? Dan kata, oh dia sangat suka mainan tu, boleh tak kita bagi dia mainan yang seumpama macam ni? So kita jadi interpreter dan juga penterjemah kepada aksi tertentu supaya lebih senang dipahami. Dan yang pentingnya lah, kita hanya memberi bantuan bila diperlukan sahaja. Jangan sekali-kali sentiasa membantu, sentiasa masuk ke dalam. Sebab tujuan playgroup tu adalah untuk kanak-kanak tu bermain sendiri, bermain bersama-sama dan bukannya untuk kita masuk setiap kali, ya. Okay. So ini pula adalah contoh playgroup untuk yang kami jalankan di sekolah. Okey, antara umur kanak-kanak tu antara 6 hingga 11 tahun. So dalam playgroup ini boleh dinampak yang kita kurang sikit facilitator sebab mereka lebih senang memahami dan lebih berdikari dalam buat banyak aktiviti. Okey, kita tengokkan video. Oh, sorry. Okay, so kita boleh nampakkan kanak-kanak ni bukan sahaja bermain bersama-sama tapi saling bantu-membantu. Jadi of course kita mengharapkan kanak-kanak kita semua boleh berkawan. Tetapi berkawan tu bermaksudnya mereka perlu lebih kerap berjumpa dan juga lebih mengenali sesama sendiri. Jadi kalaulah pemain yang sama boleh bermain bersama-sama dalam sesi playgroup selama beberapa minggu adalah lebih senang untuk mereka berkawan. Jadi kekerapan playgroup tu juga memainkan peranan. Kalau kanak-kanak kita asyik berjumpa dengan orang yang berbeza, memang akan mungkin susah sikit untuk nak berkawan. Okay? Tapi kalau dia asyik jumpa muka yang sama, akan jadi lebih senang. Okay, saya mengakhiri saya punya presentation dengan satu gambar. Selepas habis satu playgroup kan, kita that means beberapa sesi lah, kita akan minta mereka menulis perasaan mereka atau tulislah satu kad untuk kawan-kawan mereka. Jadi ini merupakan salah satu kad yang ditulis. Jadi tiada kesukaran untuk kanak-kanak bermain bersama-sama dengan berlainan keupayaan sekiranya kita boleh tanamkan konsep kepelbagaian, penerimaan dan memberi sokongan kepada kedua-dua pihak, kanak-kanak tipikal dan juga kanak-kanak berkembang khas untuk bermain bersama-sama. Sekiranya anda ingin mendapatkan lebih banyak maklumat, bolehlah layari Facebook kami yang lain lah, Be My Friend Playgroup dan juga Instagram Be My Friend Playgroup juga. Terima kasih. Sekiranya ada soalan lagi, boleh bertanya di chat dan saya akan menjawab bersama-sama dengan Encik Firdaus selepas habis presentation dia. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Yong Annie dengan perkongsian yang cukup bermanfaat sebentar tadi. Nampaknya guru-guru maupun ibu bapa di luar sana boleh praktikan beberapa contoh aktiviti dan langkah yang telah diterangkan oleh Puan Yong Annie sebentar tadi.
Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput panel kita yang kedua, Encik Ahmad Firdaus bin Abdullah Tahrin bagi menyampaikan perkongsian beliau pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Fatin. Kalau tadi kita pun dah dengar secara panjang lebar, yang penuh informasi daripada Puan Annie mengenai macam mana kita nak melaksanakan program Be My Friend ni ke dalam bilik darjah, ke dalam aktiviti seharian kita. Jadi apa yang saya akan sentuh pula adalah bagaimana Tim boleh share saya punya slide. Adalah bagaimana untuk kita melaksanakan ke dalam kita punya local community. Alright. Kalau tadi lebih pada tadika, dan sekarang pula saya akan cerita pula lebih kepada bagaimana kita nak mengimplementkannya ke dalam kehidupan seharian kita. Alright. Yang pertama sekali kita tengok dalam melaksanakan program ini, yang paling dekat dengan kita adalah kita boleh tengok daripada segi kawan-kawan yang mereka ada di sekitar. Dalam konteks persekitaran komuniti kita, kalau kita buka pintu rumah kita, kat sebelah kita ada jiran tetangga, ada anak-anak jiran. Bagaimana kita boleh ajak anak-anak ini untuk bersama-sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita yang saya terangkan di sini adalah anak-anak yang berkeperluan khas, iaitu anak-anak autism kita. Bagaimana anak-anak autism kita ni boleh bersama-sama bermain, bergaul, berdasarkan kepada aktiviti playgroup yang telah diterangkan oleh Puan Annie tadi. Dalam konteks ni, yang paling dekat dengan kita adalah jiran-jiran tetangga kita. So, adalah sangat penting untuk kita ada satu hubungan yang baiklah dengan kita punya jiran tetangga supaya anak-anak kita juga dapat bermain, ada peluang bermain bersama-sama dengan anak-anak mereka. Tapi bagaimana kita nak menjayakan perkara ini? Pertama sekali, apa yang telah dipelajari secara basic tadi, apa yang Puan Annie telah terangkan tadi, kita kena ada konsep, kita kena ada facilitator. Kita lah orang dewasa yang perlu memberitahu kepada ataupun memaklumkan kepada jiran tetangga kita, anak kita keadaannya begini dan dia memerlukan rakan sebaya untuk bermain bersama. Kalau macam kita pengalaman kita waktu dulu-dulu petang-petang kita akan main basikal, main bola, main badan selipar. So macam mana kita boleh assist anak kita untuk bersama-sama bermain? Menggunakan konsep playgroup ni. Jadi pertama sekali kita kena memahamkan ibu bapa mereka. Kemudian selepas ibu bapa mereka faham, mereka melalui ibu bapa akan ajak bersama anak-anak mereka dan anak-anak kita untuk bermain bersama. Kita carilah permainan-permainan yang simple yang boleh melibatkan dua pihak ini. Kalau boleh kita nak melibatkan juga macam orang dewasa ni seminimum mungkin. Kita tak naklah sewaktu bermain tu kehadiran orang dewasa tu ada daripada awal sampai habis. Kalau nak memerhati daripada jauh pada awalnya okey. Ataupun sekadar sekejap-sekejap kita nak bersama dengan anak-anak ni just untuk beritahu Ali kena ajak Abu ni dia tak pandai bercakap lagi, so Ali kena buat macam ni. Untuk saya sekala kita beritahu, kita ajar anak-anak yang tipikal bagaimana nak bergaul dengan anak-anak autism ni, tapi bukanlah daripada awal sampai habis aktiviti orang dewasa sentiasa ada di situ. Kita kalau boleh kita nak faded, maknanya kita ada waktu awal-awal, kemudian kita assist sedikit, kemudian kita pun mula-mula kita dah ke belakang dan biarkan anak-anak ni bermain supaya konsep playgroup itu dapat dilaksanakan. Seterusnya yang kita ada dekat dengan kita adalah saudara mara. Saudara mara adalah orang yang paling selalu kita jumpalah. Kalau di bandar ni mungkin kawan-kawan yang mereka akan selalu jumpa. Sekali-sekala mereka ni akan berjumpa waktu perayaan, waktu hari raya, contohnya kita berkumpul saudara mara kan. Jadi yang pertama sekali, apa yang kita perlu buat ialah selaku ibu bapa, kita dah tahu anak kita ni bagaimana, kita pun dah tahu konsep playgroup ni macam mana. So
kita boleh tetapkan, contoh kalau macam waktu kita berkumpul hari raya apa semua kan, kita pasti akan ada aktiviti makan, lepas tu kemudian kita akan, yang dewasa akan bersembang, manakala anak-anak dia biasanya akan bermain. Tetapi macam mana kita nak pastikan permainan yang dijalankan tu adalah permainan yang bermakna. Bagaimana playgroup tu betul-betul dapat dilaksanakan ketika keadaan yang ada tu. Okey, ibu bapa bolehlah sembang-sembang, tapi dalam masa yang sama anak-anak kita tak nak mereka terbiar. Kita tak nak anak-anak kita yang autism ni duduk dekat corner, buat kerja sendiri, main sendiri. Okey, kita tak nak macam tu. So, oleh kerana kita ni sebagai orang dewasa yang boleh jadi facilitator, apa yang kita boleh buat ialah kita setkan aktiviti-aktiviti bertema, permainan yang bertema, macam apa yang telah Puan Annie terangkan tadi. Kita pilih satu, kemudian masing-masing ada task. Contoh, permainan yang saya katakan di sini bukanlah sekadar permainan kena betul-betul bermain. Contoh kalau kita nak duduk nak makan, apa yang perlu kita buat? So kita kena ada kemas sikit kan, kita kena bentang tikar, kita kena ambil pinggan, kita kena ambil susun cawan. So boleh kita jadikan benda tu aktiviti bersama dengan anak-anak. Okey, kita ajar anak-anak kita dan juga ajar anak-anak lain untuk complete the task. Buat satu task, okey, kita nak susun pinggan ni, okey, kita jadikan aktiviti susun pinggan tu satu permainan. Okey, susun macam ni. Siapa dapat susun dengan kemas, dia menang. Okey, jadi konsep playgroup tu dapat dilaksanakan sewaktu kita duduk bersama dengan ahli keluarga yang lain. Dapat tak? Ibu bapa dapat sama-sama tu dapat berbual mesra apa semua. Anak-anak walaupun kali mungkin jarang-jarang berjumpa, tapi bila dapat berjumpa dengan ada aktiviti sebegitu, kita dapat melaksanakan satu aktiviti playgroup yang ke arah inklusif. Maknanya anak-anak tipikal akan bantu anak-anak autism tadi, anak-anak kita untuk bersama-sama complete the task. Okey, untuk kita dah bagi satu task, ibu bapa dah bagi satu task, anak-anak ni akan completekan. Itu salah satu contoh lagi yang kita boleh buat waktu perjumpaan ibu bapa ni bersama dengan keluarga-keluarga besar kita ni. Contoh waktu nak tidur kan, biasa kalau kita balik kampung, okey, duduk sama-sama, mesti kita akan ada keluarga tidur kat bilik ni, keluarga ni tidur bilik ni, anak-anak akan tidur kat depan. So aktiviti seperti duduk kat depan TV tu kan, waktu kita nak tidur tu kita akan hampar toto, kita akan bertangan toto, susun bantal. Itu pun kita boleh jadikan satu aktiviti playgroup yang sangat bermakna. Okey, masing-masing ada task masing-masing yang perlu dilengkapkan, perlu diselesaikan, dan yang anak-anak autistik ni dia akan belajar daripada saudara mara dia yang lain bagaimana nak complete the task. Dalam masa dia nak complete the task tu, pasti akan ada komunikasi, dan komunikasi sebegitulah yang kita nak raikan supaya anak-anak ni tahu, oh okey, kalau kita tak tahu kita boleh tanya dan orang akan tunjukkan. Kalau kita rasa macam tak tahu nak buat, okey, abang ni akan tunjukkan, kakak ni akan tunjukkan, ataupun sepupu dia kecil ni akan tunjukkan. Kita nak ada satu bentuk support system atau body support yang sama umur begitu untuk support anak-anak kita supaya aktiviti ini dapat dijalankan dengan berkesan. Tak semestinya playgroup ni aktivitinya bermain dengan mainan saja, tetapi pada kami sebarang aktiviti yang yang fun itu boleh dikatakan adalah aktiviti playgroup. Okey. Seterusnya, okey, tengok poin yang kedua. Okey, poin yang kedua, bagaimana ibu bapa boleh mendapatkan, orang kata bagaimana ibu bapa boleh mendapatkan sokongan daripada luar untuk melaksanakan program-program playgroup ni. Okay, playgroup ni dia takkan jadi kalau kita saja buat. Okay, mungkin kita ada anak lebih daripada seorang, tapi lebih daripada seorang itu lebih kepada saudara mara yang diorang dah kenal daripada kecil. Ibu bapa ajak anak sulung, anak yang nombor 2, anak yang nombor 3 bermain bersama, memang boleh, itu pun playgroup juga, tetapi mereka jumpa orang yang sama. So, bagaimana kita nak dapatkan support ataupun orang lain pula untuk bersama-sama dengan kita bagi menjalankan aktiviti playgroup ni. Sebab kan kita cakap kita nak playgroup ni
lebih inklusif. Maknanya bukan sekadar anak-anak autism saja yang bermain bersama, tetapi kita nak juga anak-anak lain untuk turut serta dalam masa yang sama memahami keperluan anak-anak autism ni, memahami apa itu autism, dan sekaligus dia boleh assist, dia boleh bantu anak-anak yang autism ni. Jangan terkejut kalau kata anak-anak autism ni pula yang membantu anak-anak tipikal kita. Right. So, ibu bapa boleh mendapatkan support daripada online group. Seperti contoh yang kita ada melalui persatuan-persatuan ataupun page-page di Facebook, ataupun di media sosial lain, di Instagram ke, di Facebook, Instagram, di YouTube, contohnya di Twitter. Ada grup-grup ibu bapa yang mempunyai anak-anak autism ataupun grup-grup pendidik yang mempunyai anak autism ataupun anak berotism yang boleh kita dapatkan kerjasama daripada mereka untuk set up playgroup punya setting ini. Contohnya, kita ada grup Autism Malaysia kalau di Facebook yang antara yang famous lah. Jadi kita boleh mungkin pada hujung minggu ni kita nak buat satu aktiviti playgroup, kita nak buat dekat Taman Titi Wangsa misalnya, kita nak buat aktiviti situ. So siapa nak join kita? Jadi benda-benda macam tu kita boleh ajak parent lain bersama. Satu, kita nak luaskan rangkaian network kita antara ibu bapa, sebab support system antara ibu bapa adalah sangat penting bagi menjayakan program sebegini. Dalam masa yang sama, ibu bapa dapat juga memperkenalkan anak-anak mereka dengan anak-anak lain. Sebab anak-anak autism kita mesti ada adik-beradik lain. Anak-anak autism daripada keluarga lain pun mungkin dia akan ada anak-anak lain. Jadi kat situ kita boleh work our way towards this playgroup ni. Kita nak anak-anak ni dibawa keluar daripada rumah kita dalam setting yang lebih inklusif. Contohnya macam kita tadi, kita buat satu program playgroup ni, kita buat kat luar. Kita ajak pergi Legoland ke, kita ajak pergi Taman Titi Wangsa ke, ataupun as simple as kita ajak pergi ke playground di mana-mana. Sebab yang penting kita nak tunjukkan bahawasanya anak kita ni boleh berada di dalam setting inklusif, di setting yang tak semestinya khas untuk anak-anak berkeperluan khas, tapi dalam setting harian. Nak buat contoh nak buat lagi pergi ke shopping mall, buat aktiviti jual beli. Kita boleh buat aktiviti seperti pergi ke shopping mall, pergi ke department department untuk membeli belah. Kita bagi satu list. List ni akan dikompletkan task ni oleh anak dalam satu kumpulan. Anak tipikal ada, anak autism pun ada. Mereka duduk sama-sama dalam satu kumpulan, dapat satu list, pergi ke bahagian untuk inilah barang-barang rumah tu, dia kena cari. Kena cari susu 2 kotak, kena cari cereal 2 kotak. Benda-benda aktiviti macam itulah yang kita nak buat dan melalui dan kita dapat buat apabila kita ada kenalan daripada keluarga-keluarga lain yang kita dapat daripada perkongsian online tadi tu. Maknanya jangan malu, jangan segan untuk join mana-mana group supaya kita dapat cari lebih ramai lagi ibu bapa ataupun keluarga yang ada anak-anak berkeperluan khas dan juga ada anak tipikal untuk bersama-sama dengan kita buat program sebegini. Network itu penting, keyword di sini. Kemudian aktiviti-aktiviti ni juga yang kita rancang ni juga dia bukan sekadar aktiviti anak-anak autism bersama dengan anak autism dengan anak tipikal, tapi kalau keluarga tu tersebut dia tidak ada anak autism tapi dia ada anak tipikal saja, dia boleh join aktiviti ni. Sebab aktiviti playgroup ni bila kita bercerita tentang aktiviti bermain ni sangat membantu kanak-kanak daripada segi perkembangan kolektif mereka, daripada segi social skill mereka, kerana bermain boleh membantu mereka meningkatkan skill komunikasi, fokus, mengikut arahan, meningkatkan daya kreativiti mereka untuk menyelesaikan masalah. So jangan anggap bermain ni ataupun playgroup ni hanya untuk anak-anak inklusif, untuk anak-anak autism, tetapi dia juga sangat baik untuk membantu membina minda kanak-kanak normal. Jadi tuan-tuan yang dekat luar sana ataupun guru-guru, selalulah ajak ibu bapa. Kalau macam guru, dia boleh ajak ibu bapa untuk bersama-sama
tak kisah pada bila-bila masa hujung minggu ke apa untuk buat aktiviti sebegini. Kalau boleh, kalau ibu bapa tu, kalau kita ibu bapa yang tak pernah kita kenal pun lagi bagus, sebab bila kita dapat ajak ibu bapa yang tak pernah anak-anak ni kenal ataupun keluarga tu kenal, dia dapat meningkatkan lagi network. Bila dapat meningkatkan lagi network, dapat menambahkan lagi orang kata lebih ramai lagi orang akan tahu mengenai apa itu autism, apa itu murid berkebutuhan khas, bagaimana boleh mereka dibantu. Okey, ini bukan setakat untuk anak-anak kita, tetapi dia memberi kesedaran kepada orang ramai di luar sana melalui program sebegini. Jadi kita dah ada program-program ini, kita share lebih ramai orang tahu dan lebih ramai orang akan bersama-sama dengan kita untuk participate dengan program sebegini. Especially untuk program playgroup ke arah inklusif ni. Kita kan kalau boleh kita nak bawa anak kita keluar daripada dunianya ke dalam dunia sebenar, ke dalam komuniti, supaya komuniti boleh mengenali mereka dan mereka boleh mengenali komuniti. Alright? So, kita pergi kepada poin yang ketiga. Alright. Untuk poin yang ketiga, ini lebih kepada pihak sekolah. Okay. Kenapa saya cakap begitu? Sebab saya adalah, sebelum ini saya merupakan seorang guru besar. Dan apabila saya berada di sekolah, selalulah kita lihat ada anak-anak kita yang berkeperluan khas ni, kita nampak rasa macam dia nak bergaul pun susah, dia sentiasa menyendiri, kalau dia sentiasa buat hal sendiri. Jadi bagaimana pengetua ataupun guru besar sekolah dan juga guru boleh menjayakan program playgroup ke arah inklusif ni? Okay. Pertama sekali, kita kena ingat anak-anak yang berada di anak-anak yang berkeperluan khas, mereka boleh berada di sekolah arus perdana secara inklusif. Tetapi itu bergantung kepada bagaimana perkembangan mereka, bergantung juga kepada bagaimana intervensi awal yang telah diterima oleh anak-anak berkeperluan khas ini. Sebab anak-anak berkeperluan khas ni dia agak sukar, terutamanya untuk anak-anak autism ni, untuk bersosial, bergaul dengan anak-anak tipikal lain. Okey. Jadi pihak sekolah boleh menyediakan satu environment inklusif bermula daripada bilik darjah. Ini saya cerita ni kalau kata sekolah tersebut tidak ada pendidikan khas. So nak tak nak, kalau ada ibu bapa yang mendaftarkan anak yang berkeperluan khas yang mungkin keadaan mereka tu tidaklah terlalu severe ataupun keadaan ni kita boleh katakan mild, sederhana, memerlukan bantuan ataupun sokongan yang sederhana, maka dia boleh berada secara inklusif di sekolah kita. Jadi bagaimana kita boleh menyediakan kelas yang inklusif adalah dengan cara kita pertama sekali kita kena latihlah guru kita. Macam mana kita nak latih? Kita boleh kita boleh dapatkan bantuan daripada institusi-institusi pakar, seperti contohnya Jenis Kurnia bahagian pendidikan khas, ataupun melalui PPD yang mempunyai pegawai pendidikan khas, ataupun JPN yang mempunyai pegawai pendidikan khas dalam bagaimana melaksanakan inklusif. Okay, bila dah tahu part itu, barulah kita boleh adapt playgroup ni ke dalam kelas. Seperti contoh, okay, kalau di sekolah kita memang nak anak-anak murid kita lebih kepada aktiviti berkumpulan. Kita tak nak anak murid kita bergerak secara silo. Kita tak nak anak murid kita menyelesaikan task, membuat kerja secara bersendirian. Memang perlu, tetapi secara asasnya mereka, anak-anak ni dia perlu bergaul, dia perlu bermain untuk mendapatkan orang kata peluang untuk berkomunikasi, peluang untuk bertukar fikiran, peluang untuk menjana dari aktiviti mereka. Sebab apabila playgroup dilaksanakan di dalam kelas, satu, kita boleh gunakan playgroup ni untuk apa-apa subjek sekalipun. Dia boleh jadi cross subjek. Sebab play based ni dia boleh di-apply dalam apa jua jenis subjek. Kalau saya berada di sekolah dulu, saya mengajar mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris, saya boleh eksperimen tu, kalau kita boleh letakkan unsur-unsur bermain di dalamnya untuk menyelesaikannya. Seperti contoh, okey, hari ni kita nak keluar kelas, kita nak cari 3 benda hidup dan 3 benda bukan hidup. Kita pun letakkan anak-anak ni secara inklusif, anak
tipikal ada, anak-anak berkeperluan khas ada. Saya cakap berkeperluan khas ni tak semestinya anak autism mungkin anak-anak yang cerebral palsy yang boleh bergerak daripada pinggang ke atas, anak-anak yang mungkin cacat pendengaran tetapi memakai implant pun masih kita kira sebagai anak-anak berkeperluan khas yang bersekolah secara inklusif. Jadi kita gabungkan anak-anak normal, anak tipikal tadi dengan anak berkeperluan khas. Kita bagi task untuk menyelesaikan tugasan kita sama ada tak kisahlah subjek apa pun. Kalau bahasa Inggeris dia akan ada task, contohnya how to make a sandwich. Nanti dia akan yang ni akan cari barang, yang ni akan potong barang, yang ni akan buat. Benda-benda macam tu adalah juga satu bentuk kita panggil playgroup. Dia playgroup ni tak semestinya ada mainan, tetapi bila benda tu dijalankan secara fun, itu pun kita boleh consider sebagai playgroup. Okey. Jangan kata untuk pendidikan Islam tak boleh dijadikan sebagai fun. Boleh. Sebab kalau saya ingat saya dulu saya tengok rakan-rakan ustaz dan ustazah saya, dia menjadikan aktiviti pendidikan Islam tu satu benda yang menyeronokkan dengan cara mereka menerapkan unsur-unsur bermain di dalamnya. Seperti contoh yang saya ingat dulu waktu aktiviti bertayamum kan. Jadi benda tu pun boleh menjadi satu benda yang menyeronokkan. Anak-anak digunakan bedak, kemudian selain daripada bedak, kita pun saja menjana pemikiran mereka. Kita tanya benda-benda apa yang boleh kita gunakan untuk menggantikan debu contohnya kan. Jadi budak-budak ni pun dah terfikir, dia akan bagi contoh-contoh yang tertentu. Yang itu pun merupakan satu aktiviti yang bermain yang boleh kita adapt dalam kita punya playgroup ni. Okey. Kemudian kalau dekat sekolah tu sebagai pentadbir ataupun guru, kita tak boleh mengasingkan. Kita rasa anak ni tak boleh ni buat aktiviti yang kita nak buat ni. Jadi ini duduk dalam kelas, yang lain boleh keluar. Tak boleh. Kita tak boleh fikir macam tu. Kalau kita nak menjayakan program playgroup secara ke arah inklusif ni. Dia tak jadi inklusif kalau gitu apabila kita dah excludekan anak ni daripada kita punya kumpulan. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh, seperti Puan Aini cakap tadi, kita sebagai orang dewasa kita boleh jadi facilitator atau kita boleh melantik mana-mana pelajar yang kita nampak mereka berbakat daripada segi memimpin. Jadi itulah yang kita akan pilih untuk guide anak-anak yang berkeperluan khas ni tadi. Kalau dalam khususnya yang kita cerita hari ini adalah kanak-kanak autism. Ali akan pair dengan Abu. Okey, sebab Ali tahu macam mana Ali kan boleh jadi ketua yang bagus apa semua. Ali boleh tunjuk ajar kepada Abu. So kita boleh pairkan mereka begitu supaya dalam kumpulan tu nanti anak tu tak adalah rasa menyendiri, tidaklah rasa terasing. Alright. So seterusnya untuk anak-anak yang bersekolah secara homeschooling. Okey, kalau anak-anak yang bersekolah secara homeschooling, kami faham ada ibu bapa yang memilih untuk tidak menghantar anaknya ke sekolah oleh kerana faktor-faktor seperti memang anak ini tak boleh nak bergaul dengan anak-anak lain ataupun mempunyai masalah-masalah tertentu yang menyebabkan mereka, ibu bapa memilih untuk anak ini bersekolah secara homeschooling. Okey. Kita tahu ramai ibu bapa yang memilih untuk mengajar anak mereka secara homeschooling. Kita ada pelbagai medium yang kita boleh bertanya. Okey, seperti macam contohnya Facebook. Mesti saya pun berada dalam grup ibu bapa yang memilih anak untuk homeschooling. Jadi mereka boleh berinteraksi antara satu sama lain untuk setting satu masa, satu tempat. Okey, contohnya minggu ni kita nak pergi ke rumah Puan A untuk buat program playgroup. Jadi keluarga A, keluarga B, keluarga C, dia pun akan hantar anak mereka ke rumah Puan A tadi itu dengan mengambil kira ciri-ciri playgroup yang telah diterangkan oleh Puan A tadi. Ada tema apa semua, kita pun dah set macam apa nak buat dan kita pun boleh laksanakan walaupun kita memilih anak kita untuk berada secara homeschooling. Maknanya kita boleh carilah ibu bapa atau keluarga lain yang sama-sama memilih untuk homeschooling anak, tapi kita nak juga bagi peluang mereka ni bergaul. Jadi kita kena set lah, kita kena set tempat, kena set, cari keluarga-keluarga lain yang willing untuk bersama kita untuk kita adakan program
per playgroup ni. Sebab kalau tidak, dia tidak akan jadi inklusif dan dia tidaklah dinamakan playgroup. Okay, dia akan jadi play alone. Okay. Mungkin juga selain daripada kita kumpulkan ibu bapa yang memilih tadi untuk sesi playgroup tadi tu, kan tadi saya cakap kita kena join juga persatuan-persatuan lain secara online apa semua untuk melihat jika ada peluang ditawarkan, okey, ada ibu bapa lain ataupun ada sekolah yang buat playgroup, kita boleh bertanya kepada mereka, boleh tak joinkan anak kita. Jadi benda-benda macam tu pun ibu bapa sentiasa kena alert supaya homeschooling tu homeschooling juga, tapi untuk menjayakan part komunikasi dan sosial mereka tu, playgroup ni sangat penting. Kalau tidak, sampai bila pun anak kita tetap akan berada dalam environment dia sahaja. Mereka hanya akan kenal keluarga terdekat mereka, adik-beradik mereka sahaja. Sedangkan objektif kita adalah untuk letakkan anak kita ke dalam komuniti supaya anak kita boleh contribute balik kepada komuniti dan komuniti boleh memahami anak-anak berkeperluan khas ni. Okey, tidaklah mereka duduk di dalam dunia dia sampai ke besar. Apa yang dia kenal adalah rumah dia, ibu bapa dia, mungkin saudara mara terdekat, itu sahaja. Okey, next. Okey, lupa saya tulis note tadi. Okey, yang pertama tadi classmate. Okey, bagaimana classmate boleh menjayakan program playgroup ni. Kemudian bagaimana walaupun ibu bapa yang memilih homeschooling ni, okey, boleh menjalankan aktiviti playgroup. Dan satu lagi, kalau dekat sekolah, ni saya cerita daripada konteks sekolah, bagaimana kelab dan juga society, persatuan boleh membantu anak-anak ini secara inklusif. Okey, bagaimana kita nak inklusifkan kelab dan society melalui playgroup. Okey, kalau di sekolah, kita cerita di konteks sekolah, bagaimana kita ada banyak persatuan, kita ada banyak kelab yang kita boleh adapt playgroup ni. Macam saya cakap, semua orang tahu aktiviti bermain adalah aktiviti yang sangat ditunggukan oleh kanak-kanak. Contoh, apabila kita berada dalam persatuan bulan sabit merah, contoh ni kan, nampak macam persatuan yang membosankan sebab balik-balik belajar buat anduhan, balik-balik belajar tentang jenis-jenis lecur. Jadi benda macam tu memang akan jadi bosan kalau kita tak letak elemen-elemen bermain di dalamnya. Dan bagaimana playgroup ni boleh jadi satu benda yang guru boleh adapt dalam melaksanakan aktiviti kelab dan juga persatuan, dan dia boleh jadi sangat menyenokkan bukan sahaja kepada kanak-kanak normal, tetapi dia sangat bermakna kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini. Okey, kita boleh tukarkan setting itu. Okey, jangan kata kita hari ni kita saling nota je, benda tu akan jadi membosankan. Jadi benda tu boleh dibuat, saya tak kata tak boleh. Okey, benda tu boleh diteruskan, tapi kita kena letak elemen bermain di dalamnya. Seperti contoh, kita boleh buat kita panggil tu, kita boleh bagi situasi. Okey, kita grupkan anak-anak ni dalam kumpulan-kumpulan kecil dan kita bagikan satu situasi. Seperti contoh, okey, ada 4 orang murid dalam satu kumpulan ni. Kemudian murid pertama dia akan melakukan situasi di mana dia kena air tangan yang melecur kerana kena air panas. Kita bagi situasi itu. Jadi kita bagi peluang kepada anak-anak ni untuk brainstorm 10 minit. Okey, apa yang kamu kena buat apabila berada dalam situasi ni? Satu, dia orang akan fikirlah apa nak buat apa semua. Kemudian kita bagi mereka contoh, kita bagi bahan-bahan tertentu yang kita harapkan mereka dia boleh fikir untuk gunakan barang-barang yang kita dah bagi tersebut. Seperti macam apa yang Puan ini sebut tadi, kita dah kena rancang kan. Okey, kita bagi air, kita bagi ais, kita bagi Colgate contohnya. Kita nak tengok apa yang mereka akan buat dengan bahan-bahan yang kita bagi dalam situasi tersebut. So, dia boleh menjadi satu aktiviti yang menyeronokkan. Instead of kita pasang slide, kita pasang video, tunjuk, okey, kalau terbakar, kena buat macam ni. Okey, itu kita terus bagi input. Tapi kita nak input tu datang daripada mereka. Dan ini adalah salah satu elemen play, yang kita boleh laksanakan suatu program-program
dalam kelab ataupun persatuan. Okey. Cerita tentang persatuan-persatuan seperti persatuan drama contohnya. Okey, mungkin ada persatuan kebudayaan kat sekolah rendah kan, ataupun drama ataupun kebudayaan. Okey, benda-benda macam tu pun kita boleh terapkan elemen playgroup ke dalamnya. Contoh, kita tahu mungkin ada anak kita yang sangat pemalu. Okey, tapi takkan kita nak bagi anak-anak murid kita ni, okey, menjadi contohnya menjadi pokok, okey, gerak-gerak macam tu je. Takkan kita nak bagi macam tu. Kat mana kita punya inklusifnya? Sebab setakat dia berada dalam kelompok anak-anak normal itu belum inklusif. Okey, kita nak anak ini turut contribute dalam kita punya setting. Okey, contoh yang saya cakap tadi tu ada contoh tidak baik lah. Kita kononnya dah hasil inklusif dah, anak tu jadi pokok gerak-gerak macam tu. Okey, dah jadilah tu inklusif lah. Salah. Patutnya apa yang patut kita boleh buat adalah walaupun mungkin anak ni tidak boleh berkomunikasi dengan baik, mungkin anak-anak ni ada fear of standing in front of people kan. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh jadikan dia dalam satu bentuk group. Sebab itulah namanya playgroup. Okey, mungkin dia tak boleh tak boleh bercakap secara solo. Dia nak jadi watak utama tu mungkin tidak boleh. Tapi dia boleh jadi watak-watak yang turut bersuara tapi dalam group. Okey, yang tu tugas sebagai seorang guru untuk melihat peluang-peluang yang mana anak ni boleh berada dalam setting kumpulan. Dia boleh ke hadapan tapi ada rakan-rakan lain yang menyokong dia untuk ke hadapan. Tidaklah kita nak bagi dia terus jadi lead actor sebab nanti kan tiba-tiba tengok orang terus dia freeze, terus tak bercakap. Susah. Jadi kita bagilah contoh yang saya cakap tadi, kalau tari menari apa semua dia sentiasa ada partner. Okey, itu adalah salah satu contoh elemen grouping dekat situ. Okey, yang dalam yang kita boleh laksanakan dalam aktiviti berpersatuan. Okey, dan akhir sekali ni kita tengok pula bagaimana di luar sekolah, di peringkat komuniti boleh membantu playgroup ini dilaksanakan. Kita tahu dekat luar sana terdapat banyak pusat-pusat ibadah. Okey, kita ada kuil, kita ada masjid, kita ada gereja, okey, yang kita boleh kita tak boleh limitkan playgroup ni dalam setting sekolah, dalam setting rumah, tapi kita kena libatkan juga komuniti. Okay, kita kena libatkan juga pusat-pusat ibadah seperti contoh masjid. Bagaimana masjid boleh menjadi satu organisasi ataupun institusi yang menyokong playgroup ini. Saya rasa dekat 2-3 hari kebelakangan ni terdapat viral jugalah sebuah masjid di US yang kat dalam dia ada kanak-kanak boleh bermain, kat dalam dia boleh ada game, ada PS apa semua. So saya sangat mengharapkan dan saya sangat nak melihat lebih banyak lagi masjid-masjid ataupun pusat-pusat ibadah dekat Malaysia ni yang ada tempat ataupun ruang yang membolehkan kanak-kanak berada di situ. Okey, kanak-kanak normal tu satu, kanak-kanak berkeperluan khas juga untuk bersama dengan kanak-kanak normal lain untuk berada di dalam setting rumah ibadah. Kerana apa? Kita harapkan supaya generasi kecil ini, anak-anak normal ni lebih dekat dengan aktiviti-aktiviti keagamaan. Tapi kalau peluang tidak ada untuk mereka, macam mana anak-anak ni nak ke masjid, ke gereja? Okey, kalau kata peluang itu tidak ada, mereka hanya akan ingat dalam tanggapan mereka masjid tempat untuk solat, betul, tapi masjid juga, rumah ibadah lain juga adalah tempat untuk mereka berkumpul, boleh meraihkan mereka punya differences, perbezaan dengan cara melaksanakan program-program playgroup tadi. Jadikan rumah ibadah tempat-tempat yang senang untuk didekati oleh kanak-kanak. Siapa kata rumah ibadah tak boleh ada playground? Boleh, kita buatlah kat tepi. Dan playground tu kita buat aktiviti playgroup ke arah inklusif. Maknanya anak-anak tipikal dapat ditarik minat untuk berada di rumah ibadah. Dalam masa yang sama, anak-anak inklusif tahu
Okey, ini adalah masjid, ini adalah gereja. Dekat gereja, okey, tempat mereka melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan. Okey, masjid tempat mereka boleh membaca Al-Quran, belajar tentang Al-Quran. Dan apabila minat mereka dapat dibentuk di sini, lepas tu dengan adanya playgroup, dengan laksananya playgroup, insya-Allah kanak-kanak ini akan dapat terus bersama dengan komuniti dan dapat sama-sama contribute balik kepada komuniti. Okey. Maafkan saya. Okey, next. Kebanyakan tempat juga ada terdapat banyak pusat komuniti. Kita ada jawatankuasa 3 JKKKK, kita ada pusat komuniti untuk taman perumahan. So pusat komuniti ni lah tempat di mana kita boleh laksanakan aktiviti playgroup. Okey, peranan ibu bapa di sini adalah untuk ketengahkan idea-idea ini sewaktu mereka bermesyuarat. Contohnya kalau macam saya tinggal tadi dekat sekolah, macam mana pihak ibu bapa boleh bekerjasama dengan sekolah. Kadang-kadang kita tak boleh nak harapkan sekolah saja, mungkin sekolah tidak terlepas pandang hal-hal ini. Okey, jadi kita ibu bapa yang mempunyai anak yang bersekolah di situ, kita boleh mencadangkannya melalui kalau nak saluran secara rasmi, kita boleh salurkan waktu mesyuarat PIBG. Okey, itu paling penting kalau ibu bapa nak meneruskan hasrat playgroup ni di sekolah-sekolah. Okey, kalau pusat komuniti pun begitu. Kita boleh approach jawatankuasa komuniti, jawatankuasa masjid, okey, dengan idea playgroup ini dan bagaimana playgroup ni boleh satu membantu anak-anak berkeperluan khas kita, membantu anak-anak normal lain dalam masa yang sama mempromosi pusat komuniti dan juga pusat keagamaan. Okey. Dan akhir sekali, yang selalu kita terlepas pandang tapi tempat itu sangat menyeronokkan sebenarnya adalah perpustakaan. Saya sangat suka pergi ke perpustakaan Tun Uda yang di Shah Alam tu kerana setting dia sangat cantik dan sangat sesuai untuk kanak-kanak duduk secara inklusif. Kalau nak buat, cuma tempat-tempat tertentu tu kat dalam perpustakaan kita tak bolehlah nak buat setting playgroup kan. Tetapi aktiviti-aktiviti seperti membaca secara beramai-ramai, aktiviti membaca big book contohnya, itu adalah satu bentuk orang kata playgroup punya setting. Anak-anak tipikal ada bersama dengan anak-anak berkeperluan khas dan ada fasilitator yang membacakan buku tu contohnya. Dalam masa yang sama dia akan minta okey anak tipikal ni melakonkan watak ni. Kemudian dia saja pula ajak anak-anak berkeperluan khas ni yang mungkin nampak macam malu-malu, okey, untuk bersama-sama terlibat dengan aktiviti membaca tersebut. Okey. Kena ingat sebarang benda, sebarang bentuk, sebarang tempat, sebarang aktiviti, kalau kita letakkan elemen play, dia boleh jadi satu setting playgroup. Yang mana kalau ada pula anak-anak tipikal, dia dah ke arah inklusif. Dan itulah apa yang kita nak sampaikan pada pagi ini kepada ibu bapa, kepada para guru dan juga tak kisahlah ahli komuniti yang ada di luar sana, betapa pentingnya playgroup dan bagaimana ia boleh kita adakan, tak kisah dalam setting sekolah, setting di rumah ataupun di setting komuniti. Yang pentingnya keterbukaan kita untuk menerima anak-anak ini dan keterbukaan kita untuk belajar benda baru dan menjalankan program seperti program playgroup ini supaya anak-anak kita dapat berada secara inklusif bermula daripada rumah, sekolah dan juga seterusnya kepada komuniti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Firdaus di atas perkongsian yang cukup jelas dan menarik. Nampak tu effort dan bakat Cikgu F melukis untuk bantu semua penonton lebih jelas. Okay, cantik tau lukisan Cikgu. Tu bukan copy and paste dari Google tau. Cikgu lukis
Okey, sesi yang ditunggu-tunggu oleh semua penonton telah tiba. Nampaknya kita telah menerima begitu banyak soalan dari penonton. Okey, Cikgu F dan Puan ini dah bersedia. Okey, Ya. silakan. Okey. Okey, oleh itu kita bacakan soalan yang pertama. Okey. Soalan pertama, bagaimana untuk kita atasi masalah kanak-kanak yang tidak mampu berkongsi alat permainan? Saya bukakan soalan ini kepada Cikgu F ataupun Puan Amy lah. Okey, saya boleh mula dahulu. Okey, yang pertama ialah bila kita tengok, kita nak anak-anak kita boleh berkongsi alat mainan, tetapi perkongsian itu adalah satu tahap. Okey, iaitu kanak-kanak akan lebih tahu bagaimana berkongsi kalau perkembangan mereka lebih kurang 4 tahun. Okey, tetapi kalau dia belum capai yang itu lagi, mereka biasanya sukar untuk berkongsi mainan. Jadi kita kena tengok adakah kanak-kanak tu dah mencapai perkembangan dari segi 4 tahun. Okey. Yang kedua ialah komunikasi. Adakah kanak-kanak tu tahu bagaimana nak meminta? So kebiasaannya kanak-kanak sukar nak berkongsi sebab kalau dah diberi kepada orang lain, dia tak tahu macam mana minta balik. Jadi susah untuk nak berkongsi. Okey, so untuk nak sebagai permulaan, okey, mungkin kita tidak mulakan dengan berkongsi. Kita mulakan dengan bermain dengan alat mainan yang ada banyak. Dalam satu set tu ada banyak. So kita galakkan mereka untuk nak bermain dalam satu ruang dulu untuk nak supaya kita tak perlu meminta, kita boleh ambil sahaja so that dia tak semestinya macam mesti, contohnya kalau kereta satu je, dia berkongsi, dia tak tahu macam mana dapat balik, itu yang menjadikan pergaduhan. Okay, so kalau katakan ada banyak kereta kat situ, okay, dan juga ada banyak selain daripada kereta ada juga alat mainan set-set lain yang berkaitan, then it's easier untuk mereka bermain bersama. So start dengan untuk nak get them untuk bermain bersebelahan dengan set mainan yang banyak. Kemudian bila mereka dah tahu macam mana nak bermain, then lepas tu kita boleh kurangkan dia boleh di mana dia mula untuk meminjam, macam mana meminta dan sebagainya. Okay, so saya tak galakkan untuk nak start dengan okay mesti berkongsi sebab konsep berkongsi adalah actually agak tinggi. Terutamanya untuk kanak-kanak kita yang mungkin tidak tahu bagaimana nak meminta atau berkomunikasi dengan baik lagi. Okay? Okey. Terima kasih Puan Amy ya. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Firdaus? Mungkin Cikgu Firdaus boleh jelaskan dari konteks keluarga, macam cikgu ada Amna dengan Martin kan, macam mana nak bantu anak-anak tu berkongsi. Martin dengan Amna pula cikgu buat. Okey. Betul. Ni soalan yang biasa orang tanyalah. Macam mana kita nak bagi anak kita supaya tak berebut kan? Apa yang ni cakap tadi memang betul, tapi kalau macam pengalaman kami pula dalam konteks sebenarlah dalam konteks keluarga pula, memang perbuatan tu sentiasa berlaku dan kami kadang-kadang memang saja biarkan ia berlaku kerana satu, kita nak tengok daripada segi kita nak tengok daripada segi mereka boleh tolerate ataupun tidak. Kita sebagai orang dewasa kan, kita akan mencelah pada ketika suasana itu menjadi sangat genting. Contohnya kan, bila dah ada pukul-memukul berlaku tu baru kita interfere. Tapi kalau boleh, kita pertama sekali kita nak tengok bagaimana mereka berdiplomasi antara satu sama lain. Skill ni dia memerlukan beberapa kali kejadian sebegitulah. Okay. Mungkin pada awalnya salah seorang dia akan beralah. Bila dia beralah, dia akan menangis dan seterusnya lah. Okay? Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai orang dewasa, kita boleh beritahu dekat anak-anak yang beralah tadi, okay, Amna tak apa, awak mengalah hari ni tak apa, it's okay, it's good, awak sangat tolerate. Kita kena puji, kita kena tambah dengan puji-pujian supaya anak ni dia tak rasa down. Dia rasa benda yang dia buat tu mengalah tak semestinya kalah, tapi mengalah tu sebenarnya adalah orang yang sabar, orang yang menang. Itu yang kita kena selitkan. Jangan kata anak-anak ni tak faham walaupun dia umur 4 tahun, 5 tahun. Jangan terkejut dengan sedikit puji-pujian, dengan sedikit penerangan yang ringkas, yang jelas kepada anak-anak ni. Mereka akan jadi sangat penyabar dan mereka menjadi sangat tolerate kepada perkara-perkara itu. Okay. Anak yang autism tadi tu pula, macam Martin, memang dia agak sukar untuk kita jelaskan pada dan ketika itu. Tapi kita kena constantly dan sentiasa gunakan peluang ni untuk terangkan kepada mereka.
Nanti tengok adik dah nangis, tapi adik tu bagi sebab dia kesian dekat awak tak boleh buat macam ni lagi. Kita terangkan, selalu apabila benda ni kita buat selalu dan proses yang kita buat secara kita janganlah tiba-tiba tu buat kelawatan kan. Itu tak jadi. Tapi kita kena sentiasa menerangkan proses-proses tu supaya anak ni faham. Kita tak boleh kata anak ni tak faham. Aku cakap pun dia tak faham. Itu tanggapan yang tak baik. Itu tanggapan yang negatif kepada anak-anak kita. Sebab kita kena ingat anak-anak kita ni dia absorb macam-macam pada peringkat umur itu. Maka kita kena gunakan peluang itu jelaskan sebaik mungkin. Okey, Atin? Okey, terima kasih. Boleh saya tambah lagi satu benda? Boleh, Saya terlupa nak cakap yang ini. Okey, kebiasaannya yang pergaduhan perebutan ni boleh berlaku kerana anak-anak autism ke terutamanya tidak suka bila anak-anak lain, adik-adik terutamanya adik mengambil barang mainan dia. So kita boleh kenal pasti apakah skill yang mereka ada. Contohnya, katakan kita ada satu set baling bola. Katakan bola lah, dia suka main bola sendiri dan kemudian adik tu asyik ambil bola. Okay, so kita boleh kenal pasti apa yang adik tu boleh buat dan abang atau kakak tu boleh buat. So katakan dia suka baling bola, adik boleh kejar bola, ambil bola bagi kepada abang. Dan abang baling bola lagi, adik kejar bola, baling balik. So you recognize actually kenapa mereka ingin bermain bersama, yang adik ke atau tu. Tapi tak tahu cara. So dua-dua pun ada gaps dalam dia punya kemahiran. Tetapi kita gunakan kemahiran yang mereka ada untuk jadikan bermain bersama-sama. So it becomes like a turn taking. Saya baling, adik kejar. Saya baling, adik kejar. Kemudian kita boleh, reverse row boleh tak? Kemungkinan masa tu dia boleh reverse row. Sebab dia rasa, seronok juga bila adik buat macam tu dengan saya. Okey, itu salah satu cadangan lain lah. Betul. Okey, terima kasih kepada Puan Annie dan Cikgu F, di mana saya rasa jawapan kedua-dua panel kita tu kita boleh gabung jalinkan, ibu bapa dan guru-guru boleh aplikasikannya di rumah dan di sekolah. Okey, kita bergerak kepada soalan yang kedua. Okey, adakah wujud program inklusif atau social skill untuk peringkat remaja? Okay, mungkin Cikgu F. Sorry. Ada satu program yang kat sini kita tak buat sebab kita tak sampai untuk nak remaja. Tetapi kalau berminat boleh layari Facebook page Brainbow USM. Spin-off, mereka ada melaksanakan PEERS, program PEERS yang itu adalah program social skills khas untuk teenagers and young adults. Okay. Okey, terima kasih Puan Annie. Okey, nanti kami akan letakkan link itu di ruangan chat. Mungkin boleh Puan Annie? Ya, boleh. Okey, Cikgu F, nak tambah atau kita bergerak ke soalan yang seterusnya? Soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, bagaimana cara untuk kita atasi jurang murid tipikal dan murid khas untuk laksanakan program inklusif? Okey, silakan Cikgu F. Okey, ini kita cerita daripada setting sekolah lah. Jurang tu memang ada dan antara sebab kenapa jurang tu ada, satu pentadbiran itu sendiri yang kurang pengalaman dan juga kurang pengetahuan dalam pelaksanaan program inklusif. Itu kita tak boleh nafikan kerana tidak semua, kita ada 10,000 sekolah. Tak semua 10,000 sekolah mempunyai pengalaman untuk mengendalikan anak-anak secara inklusif. Jadi bagaimana kita nak merapatkan jurang itu tersebut? Okey, itu pengalaman pentadbir. Yang keduanya pengalaman guru dan juga guru punya latihan yang mungkin mereka kalau mereka belajar pun ataupun didedahkan lama dulu waktu mereka berada di universiti, waktu mereka berada di institut perguruan. Maka pada saya dalam untuk merapatkan jurang tersebut, pertama pentadbir di sekolah itu sendiri mereka kena cari lebih mengenai program inklusif, dapatkan tunjuk ajar, dapatkan nasihat daripada pegawai pendidikan khas di PPD ataupun di GPM masing-masing. Juga boleh dapatkan latihan secara dalam talian melalui pelbagai medium, contohnya jenis kuliah sendiri terdapat pelbagai kursus ataupun program secara dalam talian yang mereka boleh ikuti untuk seperti contoh hari ini untuk bagaimana mengimplementkan inklusif. Yang kedua, kita kena sentiasa melibatkan ibu bapa jugalah dalam hal ini kerana kita tak boleh harapkan, ibu bapa tak boleh harapkan hantar anak ke sekolah arus perdana dan mengharapkan guru
tahu semua dan tahu bagaimana nak handle anak-anak ni. Sebenarnya tanggapan itu adalah silap sebab ibu bapa kena bagi input kepada para guru di sekolah bagaimana nak mengendalikan anak mereka, dan kita tak boleh nak lepas tangan begitu. Jadi kena ada satu orang kata hubungan baik antara ibu bapa dengan guru dan juga pentadbiran dengan PPD, dengan JPN agar mereka ada sentiasa support sistem daripada kementerian sendiri untuk melaksanakan program inklusif ni. Gap tu akan dapat dikurangkan apabila guru ada ilmu, apabila guru ada pengetahuan dan juga guru ada pengalaman dan juga support daripada ibu bapa. Itu apa yang saya boleh kongsikan di sini lah bagi persoalan itu tadi. Okey, saya setuju dengan cikgu. Apa yang saya dapat simpulkan, pelbagai pihak maupun sekolah, guru, ibu bapa perlu jalinkan kerjasama yang erat lah untuk atasi isu ini. Okey, kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan 4, bagaimana cara untuk kita memahami dan mengatasi masalah pergaulan antara murid berkeperluan khas bersama rakan? Mungkin Puan Yong Annie? Okay, so salah satu benda yang kita perlu kena pasti ialah apakah ada tak medium yang di mana mereka boleh saling memahami. Okay, so contohnya ialah kadang-kadang mungkin murid-murid yang tipikal ni rasa dia tak pandai nak bercakap balik, dia tak boleh menjawab soalan saya. Okay, itulah yang menjadikan communication breakdown. So kalau kita ada satu medium tertentu, contohnya kita berkomunikasi tak semestinya mesti bercakap atau melalui pertuturan. Okey, kita boleh gunakan banyak gambar atau permainan, okey, yang tidak semestinya melibatkan perkataan dan sebagainya. Action dan sebagainya juga. Kalau kita boleh ada satu medium di mana semua boleh berseronok bersama-sama, boleh menjalankan aktiviti bersama-sama, itu akan mengurangkan demand untuk nak, contohnya ini adalah kelemahan seseorang, kita dia perlu upkan, atau ini adalah kekuatan seseorang, dia rasa itu adalah kelemahan. Jadi kita start afresh dari satu medium di mana tidak perlukan kelemahan atau kekuatan semua orang berada kat tempat yang sama. Okay, so contohnya kalau kita nak main kejar-kejar, tak semestinya kita nak cakap kejar dia semua kata. Kita pakai sokongan visual. Contohnya tim merah kejar tim hijau. Tidak perlu pertuturan, tidak perlu bercakap, kita hanya perlu kejar, tangkap dan sebagainya. So then ini boleh membantu untuk merapatkan. They say, hey, we can all play together. Okay, so then dan juga kalau katakan kita bukan aktiviti bermain, okay, kemungkinan cara kita menjawab soalan tidak semestinya melalui pertuturan. Kita boleh ada option secara visual. Sekarang kan kita boleh guna banyak medium, kita dah online, adalah online learning, kita boleh kreatif, even PowerPoint slides pun kita boleh jadikan animation dan sebagainya, dia boleh tunjuk keluar GIF dan sebagainya. So kalau kita boleh kreatif, actually semua orang boleh berkomunikasi menggunakan medium yang sama. Okay? Saya nak tambah sikit Atin. Saya sangat berminat bila cerita pasal Annie cakap pasal kita kena kreatif kan. Ada satu medium yang saya gunakan waktu pengalaman dengan anak saya dulu. Martin dia tak bercakap, dia bukanlah non-verbal tapi dia tak bercakap, tak berkomunikasi lah pada awal-awal usia dia 2 tahun 3 tahun dulu. Jadi apa yang kita gunakan adalah macam ini cakap tadi, lukisan. Macam saya boleh melukis, maka walaupun ibu bapa kat luar sana ada yang tak boleh melukis, kita faham tak semua orang boleh melukis, tapi bila kita doodling kan, kita doodle, kita lukis orang ini, actually itu adalah satu medium komunikasi. Kalau kita tengok beribu tahun dahulu kat dinding-dinding dalam gua zaman-zaman dulu kan, one of the way untuk communicate adalah melalui lukisan. Walaupun lukisan tu nampak simple tetapi ia sangat bermakna. Anak-anak autism kita ni dia mungkin nak secara verbal tak boleh, tapi dia boleh express dia punya feelings, apa yang dia nak melalui lukisan. Jadi doodle tu ataupun lukisan tu kita boleh gunakan satu medium. Maknanya kat situ dia semua orang sama rata macam ini cakap tadi. Kemudian yang kedua melalui bermain tadi kan. Pengalaman kami juga adalah melalui bermain Lego. Lego tu kan kita boleh bina macam-macam, kita boleh bina bangunan, kita boleh bina kenderaan, kita boleh guna minifigures. Minifigures tu yang orang-orang Lego tu lah. Jadi contoh lah. Hai Martin nak makan apa hari ni? Oh, bapa salah orang. Hai Martin nak makan apa hari ni? Oh, okey, Martin nak makan ni. Kita gunakan ini sebagai cara bermain dan juga cara berkomunikasi. Okey?
That's how apa yang ini nak masukkan tadi, dan apa yang saya terangkan tadi adalah bagaimana saya lakukan secara pengalaman sendirilah. Alright. Okey, terima kasih kepada Puan Yok Annie dan Cikgu. Betul, dekat zaman kini yang serba canggih ni ditambah dengan kreativiti ibu bapa ataupun guru-guru, tak mustahil kita nak bantu murid berkeperluan khas dan anak-anak tipikal untuk bermain bersama. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Okay, bagaimana cara untuk kita elakkan anak-anak daripada bergaduh semasa bermain dalam kumpulan dan sukar untuk hentikan mereka apabila mereka seronok bermain? Okey, Puan Yok Annie mungkin boleh cuba jawab? Okay, so kita tengok kenapa mereka bergaduh. Bergaduh kerana mungkin tak sahala pendapat, mereka nak buat ni, kemudian tak nak buat tu. So then that's when kita facilitator tu boleh masuk untuk jadi negotiator. So apa yang kita nak buat, kita boleh tuliskan supaya semua orang nampak jelas. Kadang-kadang you express idea, orang tak faham. Kalau kita boleh lukiskan atau tuliskan keluar dengan cara yang simple, kita boleh negotiation. Okay, kita akan buat semua, tetapi yang mana kita buat dulu? Nombor 1 dulu, kemudian nombor 2. So semua orang punya pendapat didengar, semua orang dapat buat apa yang mereka nak, hanya turutan yang mana dulu. And also we can train them for negotiation, yang mana dulu, then they can talk it out untuk mereka yang boleh meluahkan. Tapi kalau mereka tak boleh meluahkan juga, bolehlah mereka boleh point, so kita boleh bagi cara tertentu di mana dia boleh express apa yang dia nak atau interpret their intention. Okay, itu satu. So then, atau berebutan dari segi bahan. Kemungkinan bahan tu dia nak main benda yang sama. So contohnya kalau dia nak main benda yang sama, bahan yang sama, macam mana kita boleh seperti soalan satu tu, kita boleh sama ada carikan satu di mana mereka boleh buat 2 tugas berbeza dengan alat yang sama, so that boleh macam kerjasama awal, atau lebihkan set tetapi kemudian kita bagi ruang sama so that mereka bermain dengan ruang sama dulu. So we see yang mana satu yang adalah penting. So pasal macam mana menghentikan masa yang seronok tu, itu adalah satu cabaran yang dialami oleh ramai orang. Struktur is very important. So masa kita buatkan playgroup, kita sentiasa bagi tahu kita akan mulakan dengan ini. So selepas ini kita kemas kita buat apa. So then the children knows, okay, what comes next. Sebab kadang-kadang mereka tak nak berhenti sebab mereka tak tahu what's next. Dia ingat dah the end. Tapi kalau the next one ialah main benda yang saya suka juga, then it's easier untuk mereka accept kemas ni untuk main benda lain. Okay, so then rutin dan struktur yang sentiasa kita berulang tu membantu mereka untuk tahu apa akan berlaku. Sama seperti kat sekolah. Kita ada jadual waktu, kita ada rutin. So kanak-kanak tahu kita akan bergerak ke kelas mana ke, keluarkan buku mana ke, bila nak rehat dan sebagainya. The same concept untuk mereka tahu apa akan berlaku dan bila kita akan jumpa lagi. So kalau information tu boleh provide dalam cara yang berstruktur, lebih senang untuk mereka nak terima. Okay? Cikgu mungkin nak tambah sikit. Itulah, nampak macam cikgu nak tambah. Silakan cikgu. Dah. Bila kita ada anak kecil, memang yang part bergaduh dengan part nak berhenti kan tu memang benda yang paling kritikal sekali lah. Dan tak dinafikan lah. Macam apa yang Amy cakap tu memang kita kena buat. As a parent, kita kena strategize on, okay, nak bagi main boleh, tapi kita kena minta dulu. Lepas main nak buat apa? Lepas dia dah buat something, okay, contoh lepas main, kemas. Lepas kemas, dia dapat apa? Then dia akan dapat macam, kita bukan nak beritahu apa yang dia, kalau buat baik je kita dapat dibuat. Kita bukan nak beritahu itu, tapi kita nak beritahu dia pasal obligation dia untuk menjalankan tugas dia sebagai ahli dalam rumah tu. Kalau tak kemas, apa jadi next? Kita kena fahamkan mereka. Kalau tak kemas, okay, nanti akan inject diri sendiri, terpijak lego contohnya. Benda-benda yang macam tu. Kena sentiasa kita ulang-ulang untuk memastikan mereka tahu mereka ni a part of the family, sebagai ahli dalam keluarga tu ataupun ahli dalam kelas ke. Kalau kat kelas, dia kena tahu mereka ada tanggungjawab, mereka ada obligation yang perlu mereka tunaikan. Okay, yang betul. Yang pasal nak berhenti main tu, biasanya kalau ibu bapa tipikal zaman-zaman dulu, kita keluarkan rotan, keluarkan hanger, okay, dah berhenti main, right? Tapi oleh kerana anak-anak kita berbeza sekarang kan, so kita kena didik anak-anak kita based pada zaman mereka. Kita kena ada timer lah, kita kena ada timing untuk, okay, kita korang akan main, korang akan dapat iPad 2 jam, korang bermain ni 2 jam, lepas 2 jam ni abang panggil, semua orang kena datang. Kalau tak datang, lepas ni kita dah tak ada main macam ni lagi. So benda macam tu kita kena sentiasa ulang-ulang dan jangan anggap anak kita ni kecil dia tak faham. Tapi bila kita
terangkan, apabila kita sampaikan, kita jelaskan, insyaAllah anak-anak ni faham dan mereka akan lebih bertanggungjawab. Kita tak nak anak yang takut kepada kita, tapi kita nak anak yang hormat kepada kita dan faham tanggungjawab. Itu sebenarnya kita nak. Kan ni? Ya. Alright. Okey, So, betul, saya sokong. Okey, kita bagi persediaan dekat anak-anak ni dengan bantuan sokongan visual. Kan? Kalau macam di kelas pun kita banyak gunakan bantuan sokongan visual dan timer. Oh ya, satu lagi ialah jangan stop immediately. Katakan, okay, jom berhenti, jom kemas. Ini akan menjadikan mereka, saya tak puas lagi pemain. Bagilah persediaan. Kita akan 10 minit lagi kita akan berhenti sebab lepas ni kita akan keluar makan contohnya. So then you tell them, okay 5 minit lagi kita akan berhenti. Kita kena ada persediaan untuk nak stopkan aktiviti tu. Okay? Betul, saya sokong poin ini. Okay, next kita bergerak ke soalan yang seterusnya, yang ke-6. Okay, anak saya autism ADHD agak susah untuk berkawan sama ada dengan rakan sebaya atau dengan saudara dan juga tak boleh duduk setempat. Okay, macam mana kita nak bantu anak puan atau encik ni? Okay, mungkin saya boleh mulakan dulu. So, kena pasti apakah minat anak. Okay, now walaupun ADHD, dia, yes kita tahu ADHD mungkin susah dari segi tumpuannya dan sebagainya. Tetapi kalaulah benda tu dia berminat, dia masih boleh memberi fokus. Kalau kita cuba untuk bila kita nak bantu dia untuk nak berkawan kan, jadikan satu aktiviti di mana dia tidak susah untuk nak fokus. Sebab kalau dia perlu fokus untuk berkawan, fokus untuk faham aktiviti itu buat apa, kemudian bila dia mencabar sangat, dia lebih rela untuk tak join aktiviti itu, of course itu adalah cabaran. Kalau aktiviti itu adalah kegemaran dia, okay, aktiviti yang dia senang untuk fokus. Dan untuk anak-anak lain yang sebaya, saudara mara ke atau rakan-rakan sebaya itu untuk join into the activity adalah lebih senang. Okay, so saya syorkan cadangkan untuk adakan aktiviti yang di mana lebih senang untuk anak kita lakukan dan untuk orang lain join bersama-sama dengan aktiviti itu. Kalau anak susah nak duduk setempat, dan kita banyakkan aktiviti yang tak payah duduk setempat. Banyak aktiviti yang kita boleh lakukan tanpa duduk. Okay, kanak-kanak bukannya dilatih untuk duduk. Faham maksud saya? Maksud saya lah, kalau kita tengok perkembangan pertama dia, bukannya pertuturan, dia bergerak. Dia merangkak, dia gerakkan angkoda badan dan sebagainya. Okay? So, dan banyak aktiviti yang kita boleh lakukan. Contohnya kita boleh menari. Kalau nak keluarkan YouTube pun boleh. Tengoklah YouTube, kita menari bersama-sama, ikut action ke, things like that, you know. Atau kita main kejar-kejar, banyak sorok-sorok, banyak aktiviti yang boleh melibatkan bergerakan. Jadi, tidak semestinya kita mesti duduk untuk melakukan aktiviti tertentu. Okay, kita boleh tolong dia dari segi membantu untuk fahamkan, gunakan aktiviti yang di mana senang untuk fokus, biasanya aktiviti kegemaran, atau aktiviti yang melibatkan banyak bergerakan supaya lebih senang untuk anak tu join in. Okay? Okay, terima kasih Puan Nyok Eni. Okay, Cikgu M. Saya tambah sikit. Kalau macam kat sekolah, kan kalau kat sekolah kita ada aktiviti PJ kan, apa pendidikan jasmani. Dan antara elemen dalam pendidikan jasmani itu adalah kesedaran ruang. Apa yang Eni cakap tadi tu, ada kat situ. Satu, kalau anak memang tak dilatih untuk duduk. Dia lahir-lahir je, daripada lahir dia akan mula gerak-gerak, dia akan explore. Nampak tak? Dia macam ini cakap dia bukan bertuturan, dia explore. It's about exploring. So anak-anak kita kalau kita rasa macam tak boleh duduk, kita janganlah buat aktiviti duduk kan. Jadi kita ada aktiviti yang pelbagai, macam ni tadi kita boleh buat aktiviti yang paling senang. Kita boleh main apa menari, kita boleh main kejar-kejar. Dalam masa yang sama, itu mengajar mereka tentang kesedaran ruang private mereka apa. Okey. Bila orang datang tu, adakah dia akan rasa ke belakang, dia akan rasa nak mengelak atau dia akan rasa untuk menerima. Itu aktiviti kesedaran ruang. Kita nak biarkan mereka explore rasa selamat tu macam mana. Adakah kalau orang jauh daripada dia akan rasa tak selamat ataupun dia akan rasa lebih selamat. Benda-benda macam tu sebenarnya membantu mereka. So kalau boleh kita jangan fikir bermain tu hanya ambil mainan, longgok dekat depan, duduk dan itu adalah bermain. Tidak bermain tu dia sangat luas, kita boleh explore lebih banyak benda dan kalau boleh libatkan pergerakan. Sebab bila anak dah penat, kita pun relax lah. Sebab anak dah penat dia akan slow down, sebab tu nak makan senang, nak berehat pun senang, nak tidur pun senang. Jangan lupa tu ya tuan-tuan. Okay.
Okey, terima kasih. Tu apa yang saya dapat simpulkan ialah kita patut lebih kreatif untuk bermain dengan anak-anak. Okey, next. Soalan yang seterusnya, soalan yang ketujuh. Bagaimana untuk kita meyakinkan ibu bapa anak special dan anak tipikal bahawa anak mereka perlu bergaul antara satu sama lain. Kita fahamlah ibu bapa ni kadang-kadang dia anxious kalau anak dia autism nak kena bergaul dengan anak tipikal. Okey, macam mana pendapat Puan Yong Annie ataupun Cikgu F? Mungkin cikgu boleh mulakan dulu sebab ini saya rasa hands on experience ya. Lepas tu saya akan cakap dari perspektif anak tipikal. Silakan. Okey. Bagaimana nak meyakinkan ibu bapa ni kan? Okay. Daripada segi ibu bapa, pandangan bagi seorang parent, sebab ia sangat penting untuk develop anak-anak ni punya confident. Okay, macam anak saya sendiri mengalami satu masalah sekarang ni lah, since daripada pandemik yang asyik tutup buka sekolah ni kan, dia nak pergi mana-mana pun susah. Dia punya skill, social skill, dia dalam kelas okey sebab dia biasa jumpa dengan kawan-kawan dia, tapi apabila skill dia nak berkomunikasi dengan orang luar, contohlah paling simple as dia nak order ice cream dekat kedai ice cream kan, contohnya dia nak bayar kan, dia sangat malu sebab dia rasa dia kurang pendedahan dengan suasana inklusif ni kan. Dia nak jumpa orang tipikal ni dia jarang, dia jumpa pun dengan kawan-kawan dia sahaja. So nampak tak, benda tu sangat penting untuk bina dia punya self confidence. Dia boleh berkomunikasi, dia boleh kalau kita bagi peluang, tapi kalau peluang yang ada tu kurang, maka dia nak praktis tu sangat susah. Okey, jadilah anak-anak yang nampak macam pemalu apa semua, tapi sebenarnya kita kurang bagi dia peluang. Okey, kemudian apa tadi soalan yang kedua, bagaimana nak dalam soalan tu ada dua soalan. Saya lupa. Tak, satu soalan, tapi saya rasa cikgu dah menjawab. Tapi saya akan bagi pandangan sebagai ibu kepada anak tipikal. Okey, silakan. Salah satu keyakinan yang tidak didapati, yang tidak diperoleh oleh kanak-kanak yang ada, ibu bapa anak pelongkas, sebab keluarga yang tak ada anak pelongkas tidak memahami. So ini adalah tanggungjawab komuniti dan ibu bapa yang tidak mempunyai anak special needs child. Macam kita mempunyai tanggungjawab untuk mengajar anak-anak kita supaya bertoleransi dan supaya memahami keadaan orang lain, dan inilah barulah akan memberi keyakinan kepada ibu bapa yang ada special needs child untuk membawa mereka keluar untuk bergaul. Sebab kita tak nafikan ada case bully, ada case di mana orang ejek, orang rasa tak faham, dia macam orang tidak sabar, so then ini adalah start from young. So ibu bapa kita semua sendiri bertanggungjawab untuk mengajar semua orang, tak kira lah dia ada special needs ke tak ada, untuk menerima semua orang seadanya. Pandangan saya. Okey, betul Puan Annie dan Cikgu. Sebagai ibu bapa ataupun ahli keluarga yang ada anak-anak special ni, kita sepatutnya jangan rasa malulah, ataupun kita perlu kena yakin. Barulah mereka tu yakin untuk mereka berkomunikasi dengan orang di luar. Okey, seterusnya kita telah sampai kepada soalan yang terakhir pada hari ini. Okey, soalannya, anak saya high functioning autism dan speech delay. Selalu akan rasa rendah diri dan jadi pendiam apabila dengan kanak-kanak yang petah bercakap. Boleh saya tahu cara untuk bantu anak saya? Okay, mungkin Puan Yong Annie? So of course saya rasa anak kemungkinan perlu sokongan dari segi speech therapy untuk membantu dari kemahiran komunikasi. Tetapi di samping itu juga boleh saya galakkan supaya kalaulah benda tu menjadikan dia kurang keyakinan ke atau lebih introvert sedikit, untuk tidak melibatkan apa yang dia rasa negativity tu sebagai salah satu keperluan untuk join in activity. Dari segi ini, it's okay untuk orang lain petah bercakap, untuk berkomunikasi, tapi dia rasa dia tak boleh nak join in. Mungkin kita adakan aktiviti di mana kita tidak perlukan banyak conversation. Banyak berbualan di mana boleh need to bercerita banyak. Lebihkan aktiviti di mana kita melebihkan kemahiran yang sedia ada pada kanak-kanak itu sendiri. So saya suka aktiviti yang contohnya interaktif, di mana
interaktif di mana kita tak perlu bercakap banyak, because play kan bukannya untuk nak bercakap. Walaupun salah satu kemahiran yang kita boleh belajar ialah komunikasi, tetapi komunikasi boleh dalam berbagai bentuk. So then lebih kan banyak, I think rapport is very important. Trust and rapport untuk nak bina keyakinan yang kita boleh difahami. So I give an example. Katakanlah macam anak saya ada seorang anak kecil, okay? Banyak benda yang dia buat tu dia tak boleh bercakap, tetapi kakak dia amat memahami dia. Apa yang dia lakukan kakak dah tahu. Kenapa? Because they have this trust. Dan dia dah selalu berkawan bermain bersama-sama walaupun tak komunikasi. It's the same thing. Kalaulah kita adakan aktiviti di mana mereka selalu berjumpa, selalu membuat aktiviti tanpa yang perlu komunikasi untuk bercakap sahaja, then the child yang sepatutnya katakan komunikasi dia lebih bagus akan mula memahami mereka yang kurang sedikit, and then they will find that they have a way to understand each other dan juga berkomunikasi. Faham maksud? Saya harap boleh faham maksud saya. So yes, pertuturan is important tapi ia bukannya everything. So kita perlu carikan satu platform atau satu aras yang di mana seimbang dari segi interaksi untuk kedua-dua orangnya. Di samping tu, of course, jalankanlah intervensi untuk membantu anak supaya dia boleh improvekan communication skills dia. Okey, terima kasih Puan Yong Annie. Mungkin Cikgu Firdaus ada nak tambah? Part ni dia terlalu teknikal, tu memang Pak Annie lah nak terangkan tadi. Okay. Okey. Tapi tambah sikit je lah based kepada pengalaman kan. Macam ni, dia memang anak-anak tipikal pun dia ada menghadapi perkara yang sama. So pada saya adalah kita sebagai orang dewasa, kita nampak keadaan tu berlaku, paling penting sekali adalah kita berikan dia peluang dan kita bagi support daripada segi moral lah. Kalau kita ketawakan dia ke, kalau kita rasa dah tak payahlah cakap dengan orang, actually kita discourage dia untuk pergi ke hadapan dan juga develop dia punya communication skills. Yang penting kita sentiasa support lah sebagai ibu bapa. Itu sajalah. Okey, betul tu Cikgu. Okey, dengan ini berakhirlah sudah bengkel kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita yang sangat hebat. Okey, terima kasih Puan Yong Annie. Terima kasih Cikgu Firdaus. Okey, para penonton boleh mengisi pautan pendaftaran di ruangan chat yang telah disediakan. Okey, saya akan menutup bengkel hari ini dengan satu pantun. Okey, mari dipetik sirih puan, sirih dipetik di tepi perigi. Salam sayang tuan dan puan, bulan hadapan kita berjumpa lagi. Diharapkan semua yang berada di luar sana dapat menjaga kesihatan diri dan keluarga serta sentiasa mengamalkan SOP COVID-19 yang disarankan oleh KKM. Sampai jumpa kita lagi pada bengkel hujung minggu bulan hadapan. Sekian, terima kasih. Bye.